Jadi cikgu nak mulakan kelas kita hari ni simple je. Kita punya kelas hari ni pun ialah berkaitan dengan bahagian A. So topik kita hari ni topik bahagian A lah. Apa dia antara topik yang cikgu cakap popular dekat bahagian A? Sebenarnya ada dua. Pandainya ya Allah, rukun negara. Satu rukun negara, yang kedua wawasan 2020. So hari ni kita nak cuba jawab soalan rukun negara. Jadi cikgu sharekan kat sini. Okay, so hari ini tanpa membuang masa, cikgu nak ajak dulu kamu menjawab soalan dekat dalam quizzes ni. Hari ni cikgu nak cuba jawab yang ini, rukun negara. Nampak tak rukun negara dan dasar dalam negara ni, nampak? Nampak. Alright, okay. So cikgu akan cuba, kita akan buat ini start a live quiz. Sekejap nanti cikgu sharekan link dia dekat dalam ruangan chat. Okay, link ni cikgu masukkan dekat dalam ruangan chat. So pelajar buka dekat chat tu. Okay, sekarang buka dekat ruangan chat. Ada link tu, sila masuk. Tulis nama masing-masing supaya cikgu boleh kenal nanti. Okay, Amira dah masuk. Cikgu sungguh semua masuk baru kita boleh start main game ni. Okay, ada 10 orang hari ni yang datang. So 10 orang ni kita akan buat game ni bersama-sama. Jadi cikgu tekan start, kamu jawab okey, kita mulakan dari sekarang. Dah ada pemenang. Tahniah Zahira, tahniah Windy, tahniah Peching. Okey, kita dah ada pemenang nombor 1, 2, 3. Macam mana? Puas hati tak? Soalan senang sikit je. Soalan senang? Ya ke senang? Senang ke Windy? Okey, jadi dekat sini soalannya ada 4 je, tak banyak sebab ini ialah soalan struktur kan. Jadi kita ada 4 soalan saja. Okey, jadi dalam 4 soalan tu kamu kena pilih yang paling tepat lah jawapannya. Okey, jadi sekarang kita nak tengok. Nampaknya kat sini Zahira berjaya menjawab 3 soalan betul, Windy dan Peching. Yang lain tu dapat jawab 2. Tapi soalan yang berbeza-beza lah. Okey, jadi kita nak tengok apakah sebab-sebab berlakunya soalan tough. Nampak ni dia kata tough question, soalan yang paling susah. Maksudnya majoriti pelajar tak dapat jawab soalan ni. Soalan nombor 1. Kenapa? Apa yang susah sangat? Jom kita tengok soalan ni. Okey, siapa nak tolong cikgu bacakan soalan ni? Okey, baca kuat-kuat. Jelaskan 2 matlamat pembentukan rukun negara. Apa matlamat pembentukan rukun negara? Ada dalam buku teks soalan ni ada dalam buku teks. Okay, jelaskan 2 matlamat pembentukan rukun negara. So kalau awak lihat dekat dalam gambar ni, rukun negara bila ditubuhkan, apa dia rukun negara, apa kat sini dalam ni ada, apa tujuan dia diwujudkan. Nanti awak baca tau. Okay, kalau cikgu bagi gambar ni nanti awak baca. Okey, jadi dia minta 2 matlamat. So, jawapan yang tepat ialah jawapan yang pertama, iaitu mencipta masyarakat yang adil. Okey, mencipta masyarakat yang adil. Itu ialah ideanya, mencipta masyarakat yang adil ni. Idea kan kita dah selalu jawab, yang ada masyarakat yang adil, saintifik, apa lagi? Kasih sayang apa lagi tu yang dalam jawapan yang pernah awak dah jawab dah sebelum ni, jawapan tu. Okey, jadi ini antara mencipta masyarakat yang adil. Okey, huraiannya ialah kemakmuran negara dapat dinikmati
sama secara adil dan sama serta mempunyai peluang yang sama untuk menikmati kejayaan tersebut. Okey, kalau awak pilih yang kedua, memilih cara hidup yang materialistik. Tahu tak apa maksud materialistik? Tahu. Apa materialistik tu? Mengejar kebendaan. Mengejar kebendaan. Jadi tak sesuai lah jawapan ni kita nak letak cari hidup yang mengejar kebendaan. Okey? So jawapan ni salah. Lagi selain daripada tu dekat dalam huraian dia pun salah juga. Sebab apa huraian salah? Perlembagaan negara menjadi kebebasan hak menjamin kebebasan hak bergerak. Bukan hak bergerak dan kebebasan berpolitik. Kebebasan hak bergerak ni dekat dalam bahagian yang lain tapi disebabkan idea dah salah, huraian betul pun tetap tak dapat markah. Jadi idea yang kedua ni salah. Okey, idea yang ketiga jawapan yang ketiga. Mencapai perpaduan yang lebih realistik. Realistik, semua rakyat hendaklah mendukung cita-cita untuk membentuk satu bangsa dan satu negara yang bersatu padu. Okey, adakah perkataan realistik ini ada dekat dalam matlamat pembentukan rukun negara? Yang cikgu cakap yang awak dah selalu dah buat jawapan ni, ada beberapa senarai. Realistik ni maksudnya realistik lah. Macam materialistik, dia realistik. Dia maksudnya ada wujud benda tu. Perpaduan yang lebih realistik. Maksudnya kita bukan nak mencapai perpaduan yang lebih realistik, kita nak perpaduan yang lebih erat, lebih bersatu padu, mesra. Itu sebenarnya yang kita nakkan, bukan realistik. Nampak tu, membentuk satu bangsa yang dan satu negara yang bersatu padu. Jadi perkataan realistik ni tak sesuai lah dengan huraian ini. Jadi jawapan yang ketiga ini juga salah. So jawapan yang keempat, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan pelbagai kaum. Okay, liberal tu maksudnya boleh bertolak ansur. Masyarakat negara ini bebas mengamalkan tradisi dan budaya masing-masing. Akhirnya akan menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju. So ini adalah salah satu lagi matlamat pembentukan rukun negara. So jawapan yang paling tepat ialah yang pertama dan yang keempat ini. Mungkin kamu confused sebab kamu tak tahu apa maksud perkataan materialistik dan realistik, dan ataupun sebab-sebab lain kenapa terpilih salah jawapan. Sebab kat sini ada 2 orang pelajar yang pilih jawapan ini dan 7 orang lagi pelajar pilih jawapan realistik ni. Cikgu boleh nak tengok siapa yang jawab ni, tapi cikgu nak tahu dulu. Kenapa kamu pilih jawapan realistik ni? Ramai ni, 7 orang. Siapa? Kenapa? Bagi je jawapan. Kenapa realistik, kamu pilih realistik? Jawablah seorang. Ada 7 orang ni. Mesti seorang boleh tolong jawabkan. Cepat. Hui. Saya tak jawab cikgu. Zarid tak jawab ni? Tak, saya jawab sebelahnya. Sebelah kanan. Ni. Yang keempat. Satu sikap tu. Bagus. Siapa ni? Yang jawab ni? Izrin. Izrin jawab soalan ni. Jawapan ni nombor 7 ni. Nombor 7 pula. Ni yang realistik ni. Cikgu nak tahu je kenapa pilih jawapan yang ni. Ke confused ke jawapannya ni, realistik dengan materialistik ni sampai awak pilih jawapan ni? Confused sebab tak tahu makna. Betul. Kesimpulannya sebab tak tahu makna, sebab tu awak pilih. And then satu lagi, nak kena baca kan. Jawapan ni panjang sangat. Nak kena baca. Betul tak? Takut tak sempat. Okey, jadi ini satu soalan yang tough lah dia kata, tough question. Okey, ada lagi satu soalan. Okey, soalan yang ini long question. Soalannya terlalu panjang. Tapi ramai pelajar jawab betul kat sini. Okey, jawapannya ada 3 sahaja. Okey, siapa nak tolong cikgu bacakan soalan ini? Ya. Okey. Baca. Saya lah. Baca.
Beberapa strategi telah diperkenalkan untuk mencapai matlamat wawasan 2020. Terangkan dua strategi tersebut. Okey, terangkan dua strategi matlamat wawasan 2020. So bila dia kata terangkan, jawapan tu mestilah berapa markah agaknya? Dia minta dua, terangkan. Empat markah. Empat markah bila dia kata terangkan dan dia minta dua jawapan. Ini bermakna soalan ini dia beri 4 markah dan awak kena bagi idea dan huraian. Okey, so kita lihat jawapan dia dekat sini. Jawapannya yang pertama memberi penekanan mata pelajaran pendidikan moral, sivik dan pendidikan Islam. Okey, ini dari aspek wawasan 2020 supaya rakyat mempunyai moral yang tinggi dan berdisiplin. So ini huraiannya. Jadi kalau kita lihat kat sini, jawapan ini berfokus kepada dalam bidang pendidikan. Okey, dalam bidang pendidikan tu dia nak supaya nanti masyarakat masih akan datang, okey, disebabkan dia dah belajar tentang pendidikan moral, sivik dan pendidikan Islam, dah tahu nilai-nilai murni, dah tahu apa yang baik, apa yang buruk. Nanti bila dia dah dewasa, dia berada dalam kelompok masyarakat dekat luar, rakyat akan mempunyai moral yang tinggi dan berdisiplin. Maksudnya boleh bezakan mana baik, mana buruk. Tak adalah sentiasa nak memberontak. Okey, tak adalah sentiasa nak mempersoalkan kerajaan tentang perkara-perkara tentang tindak-tindakan kerajaan. Mesti ada sebab. Bayangkan kalau kita sendiri jadi kerajaan, kita pun tak tahu nak buat keputusan macam mana. Jadi bila kita dah belajar pendidikan moral, sivik dan pendidikan Islam dekat sekolah ni dari awal, dan kita faham apa konsep semua ni, jadi bila kita keluar nanti kita akan jadi rakyat yang bermoral tinggi. Itu matlamat dia wawasan 2020 yang pertama. Okey, yang kedua, penekanan terhadap sains dan teknologi serta teknologi maklumat dan komunikasi. Ini idea dia. Okey, selain daripada dalam bidang pendidikan, wawasan 2020 juga antara cabarannya ialah dia nak supaya rakyatnya mempunyai kemahiran, mempunyai pengetahuan terdedah kepada sains dan teknologi. Nampak? Ini sekarang kita dah 2021. Masa tahun 2020, maksudnya sebelum mencapai wawasan tahun 2020 lagi, sebenarnya kerajaan dah ada matlamat. Dia nak supaya rakyatnya mempunyai pengetahuan tentang ICT. Sekali bila sampai tahun, bila sampai tahun 2020, nampak tak? Memang semua rakyat sepatutnya dah mahir dengan penggunaan ICT itu. Jadi memang sepatutnya kita sekarang ni dah tahu dah. Wawasan 2020 ni memang sepatutnya dah tercapai. Dan pelaksanaannya kita boleh lihat dalam tahun 2021. Di mana pelaksanaannya kat sini, hal ini bagi melahirkan modal insan yang berkualiti tinggi, kreatif dan inovatif untuk memajukan negara. Nampak dekat sini? Kamu sendiri pun boleh lihat kan apa yang sedang berlaku sekarang di mana penggunaan ICT sangat tinggi sekarang ni. Jadi betul lah apa yang kerajaan cuba nak buat supaya rakyatnya mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang ICT. Rupa-rupanya di masa akan datang nanti keperluan ICT sangat tinggi. Jadi kita dah dapat lihat apa yang berlaku sekarang. Okey, ini dua memang ada dalam cabaran wawasan 2020. Ada 9 cabaran wawasan 2020, so ini dua antaranya. Tapi kalau yang ketiga ini, kenapa yang ketiga ini sebenarnya salah? Okey, cikgu bacakan. Meningkatkan kuantiti kerja yang dihasilkan oleh sistem pendidikan negara. Faham tak apa maksud kuantiti? Faham tak pelajar? Apa maksud kuantiti? Kuantiti tu apa? Bilangan ke? Bilangan. Kuantiti itu ialah bilangan. Maksudnya dia nak meningkatkan kuantiti kerja yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Okey, sistem pendidikan tu betul lah dalam negara kita ada sistem pendidikan. Tetapi kuantiti kerja tu maksudnya dia nak tambah kerja dalam sistem pendidikan. Zahira tolong tutup mic. Okey, dia nak tambah bilangan kerja dalam sistem pendidikan. Maknanya cikgu-cikgu nanti semua orang yang terlibat dalam sektor pendidikan akan banyak kerja. Salah lah tu. Kita kan nak work smart, bukan work hard. Jadi jelas dekat sini yang jawapan yang ketiga ini salah. So jawapan yang tepat ialah jawapan pertama dan jawapan yang
2. Tapi kat sini ini ialah kategori long question, soalan yang panjang. Yalah, soalannya panjang. Kenyataannya tu panjang sangat. Okey, seterusnya kita tengok lagi kategori soalan. Okey, ini ialah kategori soalan yang panjang juga ni kot. Okey, siapa nak bacakan soalan ni? Soalan ni pun bagus ni. Siapa nak tolong? Ya. Okey. Nyatakan 3 dasar ekonomi jangka panjang negara yang bertujuan untuk memacu. Memacu, sorry. Lagi. Memacu Memacu pembangunan. dan perkembangan ekonomi negara. Alright. Okey Tadi soalan yang nombor 1 berkaitan dengan rukun negara, soalan yang kedua berkaitan dengan wawasan 2020 dan soalan yang ketiga ini berkaitan dengan dasar pembangunan dan perkembangan. Wow. Dengar tak bunyi guru? Dengar Okey. aku dengar. Dengar. Okey, maksudnya kita masih lagi berada di bawah langit yang sama Okey, pembangunan dan perkembangan ekonomi negara. Berkaitan dengan ekonomi negara. Okey, dasar ekonomi negara. Jadi dia minta 3 dasar ekonomi negara untuk jangka panjang. Ini pun ada kat dalam buku dan dalam gambar rajah ini pun ada jawapannya. Sebenarnya ada kat dalam gambar rajah ni jawapan ni. Ini boleh jadi nota awak. Okey? Ingat tahu soalan nombor 1, nombor 2, nombor 3 ini adalah soalan yang sangat popular. Jadi lepas ni kamu perlu ambil soalan-soalan bentuk macam ni, tampal kat dinding biar hari-hari boleh ingat. Okey, apa jawapan yang sesuai dekat sini? Kita lihat. Okey, jawapan yang pertama. Okey, kejap nak tengok. Okey, nampaknya semua pelajar dapat menjawab dengan betul. Dia tak ada pilih pun dasar wanita negara. Kenapa tak pilih dasar wanita? Tak ada kena-mengena. Ya ke? Kesian tau wanita. Mengarut. Kesian wanita. Wanita pun penting tau. Okey. Jadi jawapannya ialah dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional dan dasar wawasan negara. Okey, di mana terdapat kalau kita lihat dalam gambar rajah ini, okey, dasar ekonomi baru ni bermula pada tahun 1970 dan teruslah sehingga 1990. 20 tahun nak pelaksanaannya 20 tahun. Sebab apa? Dasar ekonomi baru ni mengambil masa panjang sehingga 20 tahun kerana dianya bermula selepas Malaysia merdeka. Jadi ambil masa lama lah nak cuba bangunkan, nak laksanakan. Okey, lepas tu bila dah sampai tahun 1990 dilaksanakan pula dasar pembangunan nasional. Okey, dekat sini bila semua matlamat dasar ekonomi baru tu telah dilaksanakan, dasar pembangunan nasional, dia nak upgradekan sikit. Okey, dari segi apa tu? Membasmi kemiskinan, dari segi menyusun semula. Macam masa dasar ekonomi baru ni dia nak pastikan semua orang ada pekerjaan lah, ada tempat tinggal yang baik, ada apa lagi? Maksudnya dari segi keperluan asasnya semua cukup, macam itulah basic dasar ekonomi baru ni. Tapi bila sampai dekat dasar pembangunan nasional, dia nak, sebab dia ada perkataan nasional kat situ, bermakna dia nak biar semua rakyat Malaysia ni ada sikap bersatu padu lah. Sebab tu disebut perkataan nasional kat situ. Bersatu padu. Jadi sebab tu antara matlamatnya ialah untuk membasmi kemiskinan dan juga untuk menyusun semula masyarakat. Susun semula masyarakat tu yang ada 3 tu. Masalah utamanya yang di mana dekat bandar kaum Cina berniaga di bandar, kaum India bekerja di ladang, kaum Melayu sebagai petani, itu yang asal. Tapi sekarang ni dia nak ubah. Dia nak semua orang mempunyai mendapat peluang yang sama, rata. Jadi itu je yang matlamat itu dilaksanakan di dasar pembangunan nasional kat sini. Okey, dan ia mengambil masa, kalau kita lihat kat sini tempohnya sehingga tahun 91 sampai tahun 2020 tu berapa lama? Baik tu. Kenapa ni? Kenapa berbunyi? Cikgu pun terkejut.
Oh, cikgu tekan yang belakang. Okey, tahun 91 sehingga tahun 2000. So bila tahun 2000 wujudlah pula dasar wawasan negara. Dasar wawasan negara ni yang kita nak capai wawasan 2020 tu lah, dasar wawasan negara untuk membina bangsa yang berdaya saing. Okey, ini yang ketiga. Okey, dasar wanita negara ni dasar negara juga, tetapi dia berkaitan dengan bukan berkaitan dengan dasar ekonomi. Dia ada matlamat dia sendiri. So, soalan ini semua orang boleh jawab dengan betul. So, jangan jawab dengan betul sahaja, tetapi mestilah faham kenapa wujud 3 dasar ekonomi ni berubah-ubah dan mengambil masa yang terlalu panjang daripada 1970 sehingga 2013. Lama tu tempohnya, masih lagi dia ada dasar ekonomi. Tapi dia mengikut kesesuaian. Bila berubah bila satu matlamat tu dah tercapai, kita upgrade lagi sehinggalah dasar wawasan negara. Alright? Okey, jadi perlu faham ni, ambil perhatian. Bila cikgu sebut ambil perhatian, kena ingat. Okey, dan soalan yang keempat. Okey, siapa nak bacakan soalan yang keempat? Cepat, last. Bacalah, senang aja ni. Baca. Berikan contoh data awam yang berkaitan sosial dan budaya negara. Berikan 4 contoh dasar awam yang berkaitan dengan sosial dan budaya negara. Okey, 4 contoh dasar awam. Okey, cikgu dah pernah ingatkan dalam kelas yang lepas, di mana sekarang ni terdapat banyak soalan yang berkaitan dengan dasar. Okey, soalan berkaitan dengan dasar tapi dia nak kita kenal pasti jenis-jenis dasar ni dia kategori apa. Okey, contohnya macam dalam soalan ni dasar awam. Dasar awam tu dasar-dasar macam tadilah, dasar wanita, dasar sukan, dasar ekonomi, itu semua dasar-dasar awam lah. Okey, dasar yang kali ini dia nak tahu apakah jenis-jenis dasar yang berkaitan dengan sosial budaya. Macam soalan yang lepas yang kita dah bincangkan last week, soalan berkaitan dengan apa? Alam sekitar, kan? Berkaitan dengan alam sekitar. Satu lagi soalan berkaitan dengan apa satu lagi tu? Teknologi. Satu lagi soalan yang kita dah buat dalam latihan yang lepas. So untuk soalan kali ini dasar awam yang berkaitan dengan sosial dan budaya. Jadi saya lihat kat sini, cikgu lihat kat sini ada seorang yang tersalah pilih. Dia pilih dasar otomotif. Apa dia dasar otomotif ni? Otomotif tu tahu tak apa dia? Apa dia? Siapa tahu? Raja, apa otomotif? Kereta. Boy, nasib baik yang jawab tu kaum lelaki. Menunjukkan anda memang lelaki sejati. Okey, dasar otomotif negara. Dia berkaitan dengan kenderaan dekat dalam negara kita. Tetapi dia tak sesuai lah dengan dasar yang berkaitan dengan sosial dan budaya. Dia lebih kepada dasar perindustrian. Okey, jadi yang berkaitan dengan sosial dan budaya lah dasar pendidikan. Kan ingat, cikgu dah cakap kalau sosial dan budaya ini antara yang masuk dalam kategori dia ialah pendidikan, kesihatan, apa lagi? Sosial, macam ni, dasar penerapan nilai-nilai Islam, ini budaya. Dasar wanita ini sosial, dasar bersih, cekap dan amanah, ini budaya. Kita nak budaya kita supaya cekap dan amanah. Dasar pendidikan. Okey, ini semua masuk dalam kategori sosial dan budaya. So, bila dah ada jawapan ini, pelajar ingat jawapan ini. Ingat selalu. Sebab apa kena ingat? Sebab kita sendiri pun tak tahu jenis-jenis dasar. Kalau kita nak kategorikan sendiri, kita tak pasti. So, bila kita dah ada jawapan ni, ambil, buat nota, tampal kat tepi. Okey, contoh dasar awam sosial negara. Apa? Tampal kat dalam buku awak ke, tampal kat atas meja ke. Nanti tengok jawapan yang lepas, dasar yang berkaitan dengan alam sekitar. Apa senaraikan? Ada 3. At least awak tahu 4 ataupun 3 berkaitan dengan dasar, kategori-kategori dasar ni. Awak dah boleh lebih yakin lah bila nak jawab soalan nanti. Okey, ini cikgu bagi peringatan lah supaya nanti kamu dah bersedia bila dapat bermacam-macam jenis soalan.
Okey, jadi dah siap kita menganalisa soalan-soalan yang diberikan. Okey, so ada apa-apa soalan nak tanya cikgu? Okey, tak apa, jangan risau, cikgu ada lagi satu soalan. Ada apa-apa soalan nak tanya cikgu sebelum cikgu teruskan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey, nak jawab soalan satu lagi ke ataupun nak jawab soalan dekat dalam Google Classroom? Cikgu ada tadi soalan ni kita dah jawab, rukun negara dan dasar dalam negara. Okey. Okay. Cikgu dah tutup tapi kita dah bincangkan. Okey, sebenarnya jawapan soalan ini ada dekat dalam sebenarnya ini ialah soalan yang akan awak jawab dekat dalam Bahagian A. dekat dalam Google Classroom. Okey, ini soalan tadi yang kita dah jawab dekat dalam quizzes. So ini ialah soalan soalan untuk latihan awak pada hari ini. Jadi sepatutnya dah ada jawapan tu. So kalau terlupa tolong ingat balik dan tulis semula jawapan dekat dalam ruangan ini. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Okay, very good. Okay. Okay, masih lagi topik rukun negara. Okay, tapi kali ni cikgu nak ajak bincang dulu, lepas tu nanti baru awak jawab. So, cikgu pilih flashcard lah. Flashcard ni macam mana? Mungkin awak tak pernah jawab. Jadi, jom kita cuba kaedah flashcard ini. Okey, boleh nampak semua pelajar? Nampak tak? Boleh. Alright. Okey, jadi siapa nak tolong bacakan soalan yang pertama ni? Ya. Baca. Jelaskan dua cabaran bagi merealisasikan prinsip rukun negara. Alright. Okey, jelaskan dua cabaran bagi merealisasikan prinsip rukun negara. So, dia minta dua cabaran. Cabaran ini soalan yang popular juga. Rasanya ada dekat dalam buku teks. Okey, kalau tak ada, kamu boleh ambil lah jawapan daripada sini. Okey, dan kat sebelah ni ialah gambar parlimen. Cikgu saja je nak letakkan gambar parlimen ni. Jadi, jelaskan dua cabaran. Okey, dia mesti akan bagi pilihan. So, pilihannya dekat sini ada 4. Jadi, kamu kena pilih 2 sahaja. Jadi, kita baca dulu jawapan yang disediakan. Lepas tu nanti kita pilih jawapan dia. Okey, siapa nak baca jawapan yang pertama ni? Tolong cikgu baca. Raja, baca Raja. Yang pertama. Memastikan keharmonian negara berkekalan. Rakyat yang tidak mematuhi prinsip rukun negara dianggap. Tak dengar Raja. Hello. Dengar tak? Raja baca ke? Tak dengar pun. Hello. Dekatkan lagi mikrofon tu lagi. Memastikan keharmonian berkekalan. Rakyat yang tidak mematuhi prinsip rukun negara dianggap tidak menghormati rakyat Malaysia yang lain. Okey, yang pertama memastikan keharmonian negara berkekalan. Okey, rakyat tidak mematuhi prinsip rukun negara dianggap tidak menghormati rakyat Malaysia yang lain. Ini harmoni lah. Harmoni berkaitan dengan menghormati rakyat Malaysia yang lain. Okey, ni yang pertama. Adakah kamu rasa jawapan yang pertama ini betul? Pelajar, adakah kamu rasa jawapan yang pertama ni betul? Memastikan keharmonian negara berkekalan. Rakyat yang tidak mematuhi prinsip rukun negara dianggap tidak menghormati rakyat Malaysia yang lain. So antara cabarannya yang pertama ialah kita nak pastikan negara ni harmoni. Tapi cabarannya ialah apabila rakyat tidak mematuhi prinsip rukun negara. So bila tak patuh prinsip rukun negara, dianggap tidak menghormati rakyat Malaysia dan menyebabkan atas ni lah keharmonian negara tidak dapat tercapai. Kita kena fikir berdasarkan kepada soalan. Soalan tadi dia tanya cabaran. So cabarannya ialah ini yang bawah ni, huraian. Rakyat yang tidak mematuhi prinsip rukun negara. Ini yang pertama. So kalau kamu rasa dia betul, simpan jawapan ini. Cikgu tak tahulah jawapan yang mana satu betul. Okey, yang kedua. Apa nak bacakan yang kedua? Kemuliaan ini. Gan, baca Gan yang kedua ni.
Yang mencipta ke mempertahan. Mempertahan. Mempertahankan kemuliaan atau kesucian perlembagaan. Mm-mm. Rakyat yang mematuhi prinsip rukun negara akan menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran perlembagaan. Alright. Okey, jadi ini cabaran yang kedua. Mempertahankan kemuliaan dan kesucian perlembagaan. Okey, ingat balik dekat rukun negara. Keluhuran perlembagaan. Itu yang keberapa tu? Rukun negara yang keberapa? Keluhuran perlembagaan. Oh, ketiga. Betul ketiga? Betul, yakin. Keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. So ini yang keberapa? Ketiga. Perlembagaan ni yang ketiga. Jadi dekat sini mempertahankan kemuliaan kesucian perlembagaan di mana huraiannya ini matlamat kita lah, rukun negara kita. Kita nak perlembagaan itu dipatuhi. Perlembagaan tu macam yang kita dah belajar masa SEM 1 dulu. Okey, kita ada undang-undang. Perlembagaan ini berkaitan dengan apa? Perlembagaan persekutuan kan? Dari segi perundangan kan kita yang kita buat dasar-dasar negara, itu semua perlembagaan lah. Okey, jadi huraiannya mestilah berkaitan dengan cabaran. Apa cabaran yang dihadapi oleh negara untuk mencapai kesucian perlembagaan ini? Nak laksana kesucian perlembagaan ni. Apa cabaran yang dihadapi? Yang pertama kat sini dia tulis rakyat yang mematuhi prinsip rukun negara akan menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran perlembagaan. Ini cabarannya. Cabarannya ialah nak pastikan rakyat ini mematuhi prinsip rukun negara dengan menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran perlembagaan. Maksudnya dia nak, cabarannya ialah macam mana kita nak pastikan, bagaimana negara nak pastikan bahawa rakyat Malaysia ni dia patuhi keluhuran perlembagaan, ikut dasar-dasar negara. Kalau macam kita ada wawasan, dasar wawasan negara tu, macam mana kita nak pastikan rakyat ni boleh buat seperti mana yang ada dekat dalam wawasan negara tu. Kalau ada wawasan wanita, macam mana dasar wanita negara tu? Kalau ada dasar wanita, macam mana dasar wanita negara tu nak dilaksanakan, nak dicapai? Adakah rakyat boleh mematuhi? Okey, itu dari segi perlembagaan lah. Yang kita nak pastikan ni cabarannya ialah kat sini, menerima, mematuhi dan mempertahankan dari segi keluhuran perlembagaan. Perlembagaan tu tadi yang saya sebut dasar-dasar tu. Okey? Okey, jadi adakah yang kedua ini betul jawapannya? Kalau betul, kamu buat catatan dekat tepi. Kenapa? Sebab nanti kita nak cari jawapan ini. Kita nak pilih jawapan yang mana satu. Okey, seterusnya yang ketiga. Siapa nak bacakan yang ketiga ni? Okey. Windy tolong baca. Yang ni. Mencipta satu masyarakat yang adil agar kemakmuran negara dapat dinikmati bersama-sama secara adil. Alright. Mencipta satu masyarakat yang adil agar kemakmuran negara dapat dinikmati bersama-sama secara adil. Adakah ini salah satu daripada jawapan untuk rukun negara? Cuba kamu fikirkan balik. Jawapan ni macam sama macam jawapan yang kita jawab tadi soalan yang lepas ni. Tetapi adakah ini jawapan yang sesuai untuk rukun negara? Dia tak menjelaskan tentang bagaimana cabaran itu, bagaimana bentuk cabaran tu tak ada dekat dalam jawapan ni kan? Jadi kalau kamu rasa ini jawapannya, kamu ambil lah. Okey, seterusnya yang keempat. Pecing, tolong baca Pecing yang keempat ni. Pecing. Are you here? Pecing tak ada, pergi tandas. Okey, Chong, baca Chong. Menjadi penting penghalang daripada melakukan perkara buruk dan dapat membezakan perkara baik dan buruk. Alright. Okey, menjadi benteng penghalang daripada melakukan perkara buruk atau dapat membezakan perkara baik dan buruk. Okey. Jadi yang ini. Sekarang ni kita tadi cikgu dah ingatkan. Soalan ini dia tanya fokus. Ada fokus tentang cabaran untuk mencapai matlamat rukun negara.
Okey, cabaran tu maksudnya apa halangan sehinggakan matlamat rukun negara ni lambat nak dicapai. Contohnya macam tu. Okey, jadi menjadi benteng penghalang daripada melakukan perkara buruk atau dapat membezakan perkara baik dan buruk. Adakah ini jawapannya? Okey, kalau dalam jawapan ingat kalau kita nak jawab soalan cabaran, kita kena tulis berkaitan dengan apa cabaran, apakah bentuk cabarannya. Tapi kat sini bentuknya seperti menjadi benteng penghalang daripada melakukan perkara buruk. Ini seperti matlamat yang nak dicapai kan. Tapi dia tak tunjukkan pun apa sebab-sebab ianya menjadi cabaran. Tak jelas. Kalau macam yang atas ni dia lebih jelas. Yang menunjukkan bahawa ini adalah cabaran untuk mencapai matlamat yang dekat atas ni. Okey, jadi pelajar pilih. Ada 4 jawapan, pilih yang mana satu. Okey, kenapa cikgu suruh pilih? Sebab kejap lagi kamu kena jawab soalan ini. Okey, so apakah rasanya jawapan yang kamu rasa sesuai untuk jawapan ini? Siapa rasa jawapannya nombor 1, 2? Siapa rasa jawapan nombor 1, 2? Cuba angkat tangan. Cuba jawab saya. Mira kata jawapannya 1, 2 lagi. Lain? Cikgu boleh tunjuk sebentar tak? Cikgu dah pesan tadi. Azrin pun jawab 1 dan 2. Siapa lagi tadi jawab 1 dan 2? Cikgu dah pesan tadi, catat. Lepas ni cikgu nak bagi. Sebab dia tak boleh bagi tahu. Okey, cikgu tunjukkan sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi jawapan yang sesuai ialah jawapan yang sesuai. Okey, memastikan kemajuan negara berkekalan di mana rakyat ni tidak mematuhi prinsip rukun negara. Matlamat je dia nak mencapai yang ini, memastikan keharmonian negara berkekalan. Tapi cabarannya ialah bila rakyat tidak mematuhi prinsip rukun negara. Jadi dia tidak menghormati rakyat Malaysia yang lain. Okey, yang kedua jawapannya ialah berkaitan dengan dari aspek mempertahankan kemuliaan dan kesucian perlembagaan, di mana cabarannya ialah rakyat yang mematuhi prinsip rukun negara akan menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran perlembagaan. Okey, ini yang menerima. Jadi cabarannya ialah kalau rakyat tidak menerima. Okey, ini soalan yang pertama. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Bacakan. Okey, siapa nak baca? Izril baca. Berikan 3 alasan amalan prinsip rukun negara yang pertama dalam mencegah berleluasanya masalah sosial dalam negara. Okey, jadi dia minta 3 alasan. Berikan 3 alasan. Kalau soalan macam ni agak-agak berapa markah? Berikan 3 alasan. Berapa markah ni? 3, kalau 3 jadi 6 markah. Ada? Pernah tak jumpa soalan struktur 6 markah? Tak ada kan? Paling banyak 4 markah kan? Jadi bermakna soalan ini dia minta soalan yang ringkas dan padat. Menjawab soalan. Berikan 3 alasan yang simple saja. Okey, beri 3 alasan amalan prinsip rukun negara yang pertama dalam mencegah berleluasanya masalah sosial. Macam dah jawab je soalan ni kan? Okey, maksudnya rukun negara yang pertama tu, apa rukun negara pertama? Kepercayaan Tuan. Kepercayaan kepada Tuhan. Jadi ingatlah kepercayaan kepada Tuhan. Jadi adakah prinsip rukun negara yang pertama ni boleh mencegah berlangsungnya masalah sosial? Apa alasannya? Jadi kat sini antara jawapannya ialah ini. Siapa nak bacakan? Loshi baca, Loshi. Yang pertama ni. menjadi benteng penghalang daripada melakukan perkara buruk, dapat membezakan perkara baik dan buruk. Okey. Bila kita ada jati diri, iaitu kita ada kepercayaan kepada Tuhan. Bila kita ada kepercayaan kepada Tuhan, kita ada pegangan agama. Bila kita ada pegangan agama, kita sentiasa ikut nilai-nilai murni lah. Kita ada nilai-nilai murni kita. Jadi bila kita ada nilai murni itu, kepercayaan itu, pegangan itu, dia menjadi benteng penghalang daripada melakukan perkara buruk. Sebab apa? Sebab kita tahu nak bezakan yang mana baik, yang mana
buruk. Itu. Jadi kalau sesuai jawapan ini, kamu catatkan dekat tepi. Nanti kita nak pilih jawapan. Okey, yang kedua. Wujudkan kebergantungan kepada Tuhan ketika berdepan situasi genting. Macam situasi sekarang kan, macam-macam isu yang dipertikaikan dekat social media yang kita dapat baca. Ada orang suruh yelah bila situasi tu tak ada kerja, tak ada pendapatan, ada saat genting, tak ada cukup duit nak beli keperluan harian, ada orang kibarkan bendera putih tu kan. Kalau kamu ada jumpa kat keliling rumah kamu mampu nak bantu, bantulah. Itu salah satu contoh. Okay, jadi selain daripada kita minta bantuan, mereka tu minta bantuan, dalam masa yang sama kena juga kat sini mewujudkan kebergantungan kepada Tuhan ketika berdepan dengan situasi genting. Itu contoh situasi kita sekarang tau yang cikgu cerita. Yang kita ada sekarang ni. Ataupun kamu sendiri, diri kamu sendiri, bila sampai satu masa kamu rasa sangat susah, susah hatilah, tak tahu jalan, tak ada jalan penyelesaian, jangan buat tindakan yang di luar tindakan di luar normal. Luar normal tu maksudnya macam sekarang juga yang banyak berlaku ni, isu di mana susah sangat sehingga berlaku kes bunuh diri lah, ataupun ambil tindakan di luar kawalan. Sebab apa? Sebab masalah yang tak dapat diatasi. Jadi cuba elakkan daripada itu. Itu sebabnya kita perlu ada pegangan agama. Okay. Terus yang ketiga, menyatukan masyarakat dalam mengamalkan yang murni. Okay, bila kita ada, macam cikgu cakap dalam yang idea yang pertama ni, bila kita ada pegangan agama, ada kita belajar nilai-nilai murni, dalam agama kita juga tak kasih kita buat perkara-perkara yang buruk. So dia akan menyatukan masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai murni. Semua orang pun melakukan perkara yang sama, jadi dalam masa yang sama kita bersatu padu dalam masyarakat bila kita mempunyai pegangan agama yang sama, iaitu mengamalkan nilai-nilai murni, buat baik dengan semua orang yang berada di sekeliling kita. Jadi kita dapat bersatu padulah macam tu. Okey, dan yang terakhir, yang siapa nak bacakan yang terakhir ni? Jawapan yang terakhir, adakah ini jawapannya? Siapa lagi yang belum baca? Zahira baca Zahira? Are you here? Tak ada dah. Tak ada. Pei Ching, are you here? Ya, cikgu. Okay, baca. Ada satu. Yang ni, yang last ni, rakyat yang mematuhi prinsip rukun negara. Rakyat yang mematuhi prinsip rukun negara akan mempertahankan institusi kesultanan dan beraja. Alright. Jadi, itu kan, okey, itu saja. Okey, rakyat yang mematuhi prinsip rukun negara akan mempertahankan institusi kesultanan dan beraja. Okey, soalan kita tadi berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Tapi dekat sini jawapannya dia kata mematuhi prinsip rukun negara dengan mempertahankan institusi kesultanan dan beraja. Adakah ini jawapan yang sesuai untuk soalan kita? Soalan kita berkaitan dengan rukun negara yang pertama. Okey? Jadi siapa rasa jawapannya yang mana? Pilih cepat jawapan yang kamu rasa sesuai. Ini nanti kita nak gunakan jawapan ni. Jadi sebab tu cikgu pesan catat dekat tepi. Nanti nak cari jawapan yang betul. Okey, jadi apa yang kamu adakah kamu rasa jawapan pertama, kedua dan ketiga ni betul atau pertama, kedua dan keempat ni betul? Siapa rasa jawapannya pertama, kedua dan keempat? Angkat tangan. Pertama, kedua dan ketiga betul. Angkat tangan. Saya, cikgu. Lagi angkat tangan, lagi. Bagus. Kebanyakan pelajar menjawab 1, 2 dan 3. So kita lihat adakah betul jawapan itu 1, 2 dan 3? Okey, menjadi benteng penghalang daripada melakukan perkara buruk, mewujudkan kebergantungan kepada Tuhan, menyatukan masyarakat dalam mengamalkan nilai baik. Okey, betul jawapannya 1, 2 dan 3. Alright. So kita lihat jawapan soalan yang ketiga. Okey, bacakan soalan yang ketiga. Siapa nak baca yang ketiga? Ya. Alright, baca.
Jelaskan dua cara bagaimana anda dapat memanifestasikan prinsip kedua rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara dalam kehidupan anda. Alright. Okay, jadi soalan yang kedua. Tadi soalan yang kedua tadi berkaitan dengan prinsip rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kemudian yang ini prinsip rukun negara yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Tapi soalan dia berkaitan dengan dia minta kamu jelaskan dua cara bagaimana anda dapat memanifestasikan prinsip kedua rukun negara. Memanifestasikan ni maksudnya boleh tercapai lah, macam mana kita nak capai prinsip rukun negara ni. Dan arahnya ialah jelaskan dua cara. Bila dia minta jelaskan, apakah kaedah jawapan yang kamu nak buat? Nak tulis? Adakah kamu berikan satu jawapan sahaja dah cukup? Ataupun perlukan huraian? Perlu huraian. Yes. Bila jelaskan maksudnya kita perlu berikan huraian. Bagaimana cara untuk kita buat, laksanakan supaya prinsip rukun negara ini dapat dicapai. Okey, jadi kita lihat contoh cadangan jawapannya. Okey, ini cadangan jawapannya. Ya Allah, lambing, menghormati lambing dan lambing-lambang. Okey, bacakan jawapan yang pertama ni. Mira, baca Mira. Menghormati lambang-lambang negara, contohnya bendera, jati negara, lagu kebangsaan. Okey, 3. Okey, menghormati lambang-lambang negara. Adakah ini jawapan yang sesuai dengan apa tadi? Kesetiaan kepada raja dan negara tu. Kalau kamu rasa sesuai, ambil jawapan ni, simpan. Okey, menghormati lambang-lambang maksudnya sebab tu kalau kita jumpa bendera, pastikan bendera tu dikibarkan dengan betul. Pastikan bendera negara tu, negara Malaysia lah kalau kita kan, dikibarkan dengan betul, di tempat yang betul. Kalau terbalik, betulkan. Kalau koyak, ganti baru. Kalau jatuh, cepat-cepat angkat. Itu dia punya adab, etika dengan bendera negara kita. Kalau jatuh ataupun bila kamu pegang bendera tu, kadang-kadang kan dulu kan kamu pernah jadi pengawas kat sekolah kan. Bila nak pegang bendera tu, pastikan dia tak mencecah tanah. Menunjukkan bahawa negara kita ni negara berdaulat. Okay, and then yang kedua, jata negara. Digunakan di tempat yang betul. Okay, kemudian lagu kebangsaan. Apa kamu buat bila kamu dengar lagu kebangsaan? Apa nama lagu kebangsaan kita? Negaraku. Ya, negaraku. So bila kamu nyanyikan ataupun kamu dengar lagu negaraku, apa yang kamu buat? Diri tegak. Ya, berdiri tegak. Ya, pandai, ya Allah. Dah lama tak buat kan, nasib baik ingat. Nak suruh nyanyi, takut terlupa lirik pula nanti. So esok-esok kalau dah boleh masuk sekolah, dah boleh lah, dah ready nak nyanyi, hafal lagu negaraku semula. Okay, jadi antara etika kita bila kita berada bersama-sama dengan lambang-lambang negara. Jadi adakah ini masuk dalam kategori kesetiaan kepada raja dan negara? Kalau kamu rasa ini jawapannya, kamu buat catatan dekat tepi tu. Okey, seterusnya mengelakkan penyebaran maklumat yang boleh menjejaskan imej negara. Okey, elakkan penyebaran maklumat yang boleh menjejaskan imej negara. Okey, contohnya kabar angin, memburukkan negara. Macam kamu pun selalu lihat dekat dalam media sosial, kadang-kadang ada yang macam ni, lagu negaraku tu dipermain-mainkan, ada kan dekat dalam media sosial, adalah individu tu mempermainkan lagu negaraku. Ada yang membuat kabar-kabar angin tentang negara Malaysia. Itu semua boleh dikategorikan dalam ni, penyebaran maklumat yang boleh menjejaskan imej negara. Ada juga kalau dulu-dulu dalam filem-filem tertentu disebut Malaysia, tapi bila sebut Malaysia tu dia ingat Malaysia ni negara yang belum bertamadun. Bertamadun ni maksudnya belum membangun. Bila sebut Malaysia je, gambar dia hutan, rakyat dia masih lagi pakai macam pakaian yang tak sempurna. Itu dululah.
Tapi sekarang bila kita dah terdedah, sukan kita dah bagus, dari segi pendidikan kita dah bagus, dari segi politik kita, dari segi di peringkat antarabangsa, kerajaan ataupun wakil Perdana Menteri dah menyuarakan dah mempengaruhkan Malaysia ke seluruh negara. Jadi maksudnya image negara tu semakin baik lah. Tapi sebenarnya kita nak cuba ni mengelakkan maklumat yang boleh menjejaskan image negara ni melalui ni kabar angin dan memburukkan nama negara. Jadi ini salah satu contoh. Jadi adakah kamu rasa ini juga boleh dikategorikan sebagai kesetiaan kepada raja dan negara? Kalau kamu rasa ini jawapannya, simpankan. Okey, jawapan yang ketiga, mengawal ketenteraman atau keamanan masyarakat. Adakah ini jawapannya? Jawapan ini adakah kalau kita nak jawab soalan tadi, jelaskan. Soalannya tadi, jelaskan dua cara. Kan? Jelaskan dua cara. Sepatutnya ada idea dan huraian, betul tak? Tapi dekat sini tak ada idea, ada huraian dia ataupun ada idea tak ada huraian. Mengawal ketenteraman dan keamanan masyarakat. Kamu rasa ini sesuai ke nak dapat 2 markah? Kalau macam ni lah jawapannya. Tidak. Okey, tak sesuai lah sebab kalau betul pun idea ini dia cuma boleh dapat 1 sahaja, rugi Jadi jawapan ini tak lengkap. Jadi janganlah pilih jawapan yang tak lengkap kan. Mengawal ketenteraman dan keamanan masyarakat. Satu lagi, jawapan ini pun macam tidak menepati dengan kehendak soalan yang berkaitan dengan kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, jawapan yang terakhir, semua rakyat mempunyai hak memiliki kekayaan secara adil dan saksama. Okey. Apa yang menyebabkan soalan ini tak ada kaitan dengan kehendak soalan? Kekayaan. Ya, perkataan kekayaan. Semua rakyat mempunyai hak memiliki kekayaan secara adil dan saksama. Kekayaan itu, poinnya dekat sini ialah hak memiliki kekayaan. Tak ada pun kaitan dengan soalan kesetiaan kepada raja. Okey? Okey, jadi sekarang apakah jawapan yang kamu rasa paling tepat untuk soalan ini? Apa agaknya jawapan yang kamu rasa paling tepat? Adakah nombor 1 dan 2? Dia minta 2 saja kan jawapan kan? Okey, adakah jawapan nombor 1 dan 2 ini tepat? Siapa rasa betul jawapan ini? Angkat tangan. Okey, Mira, Windy, lagi, Izrin, lagi. Raja, Pecing. Yang lain? Tak pasti Okey, jadi siapa yang rasa jawapan nombor 2 dan 3 ini betul? Penyebaran maklumat dan mengawal ketenteraman awam. Siapa rasa jawapan nombor 2 dan 3 ni betul? Angkat tangan. 2 dan 3. Betul ke salah jawapan ni? 2 dan 3 ni. Kalau rasa betul, angkat tangan. Cikgu nak tengok. Okey, so kita nak lihat apakah jawapan yang benar. Jawapan yang paling tepat. Jawapan yang paling tepat, menghormati lambang-lambang negara. Seperti bendera, jawatan negara dan lagu kebangsaan. Dan jawapan yang kedua yang tepat, mengelakkan penyebaran maklumat yang boleh menjejaskan imej negara. Okey, ini jawapan yang paling tepatlah untuk soalan ini. Jawapan yang tadi yang lain tu macam tepat juga tapi kurang tepat, yang paling tepat. Okay, so simpan jawapan ni kenapa cikgu suruh simpan? Kejap lagi kamu tahulah kenapa. Okay, so kita nak pergi ke soalan yang seterusnya, soalan yang terakhir. Okay, tolong bacakan. Loshi, baca Loshi. Berikan 3 hasrat negara yang ingin dicapai melalui rukun negara. Ya, 3 hasrat negara yang ingin dicapai melalui rukun negara. Apakah hasrat negara tu? Okey, adakah memelihara cara hidup demokratik ini antara jawapan antara hasrat rukun negara tu dibuat? Ataupun mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat? Adakah ini jawapannya hasrat rukun negara? Ingat balik hasrat rukun negara. Sebelum kita sebut yang pertama, kesetiaan kepada kepercayaan kepada Tuhan yang pertama kan. Sebelum tu
Mesti ketua pengawas dah ada baca dulu. Okey, dia ada baca apa tu? Memelihara cara hidup yang berdemokratik, mencapai paduan lebih erat, yang lebih saintifik. Akhirnya macam tu jawapan dia. Ada 5 tau hasrat untuk mencapai apa ni? 3 hasrat negara untuk mencapai rukun negara ni. Apa 5 hasrat rukun negara tu? Ni sejarah dia. Okey? Cuba ingat balik. Siapa yang pernah jadi ketua pengawas tu bolehlah ingat kan, sebab dia selalu kena baca. Ataupun pernah jadi pengawas ke, pernah baca rukun negara ni mesti ingat. Okey, jadi yang pertama memelihara cara hidup demokratik, yang kedua mencapai paduan yang lebih erat, yang ketiga membentuk satu sikap yang liberal terhadap kebudayaan dan kebudayaan yang kaya dan berbagai corak, dan yang berbagai corak, betul lagi. Okey. Rakyat yang mematuhi prinsip rukun negara akan mempertahankan institusi kesultanan dan beraja. So yang mana jawapan yang kamu rasa sesuai berkaitan dengan hasrat rukun negara? Yang ini cikgu tak bincang lebih sebab apa? Sebab yang ini dia sama macam rukun negara tu. Maksudnya bila sebelum kamu baca prinsip rukun negara tu, kamu akan baca dulu hasrat ini. Hasrat untuk mencapai, ada 5 hasrat untuk mencapai hasrat kerajaan untuk mencapai prinsip rukun negara ni. Okey, siapa rasa 3 jawapan tu ialah jawapan yang ke 2, 3 dan 4. 2, 3 dan 4 sebab jawapan dia panjang. Okey, Pecing Windy kata jawapan dia 2, 3 dan 4 sebab jawapannya panjang. Nombor 1 macam pendek je, macam tak sesuai. Okey, lain? Windy je seorang kata jawapannya itu. Mira pun pilih itu. Ni mesti dia tak tahu ni. Yang mana satu? Kan boleh buka buku teks. Kan ada dalam buku teks. Kalau tak ada buku teks pun dalam buku jawapan. Buku yang beli kat sekolah tu kat belakang tu ada. Tapi dalam buku teks ada kot. Lagi? 2, 3 dan 4. Siapa rasa jawapannya 1, 2 dan 3? Kat tangan. Tak ada? Tak tahu? Ayo. Izrin kata jawapannya 1, 2 dan 3. Okey, lain? Gan. Gan kata jawapannya saya. Lagi lain? Chong kata jawapannya 1, 2 dan 4. Okey. Zarib kata 1, 2, 3. Okey, so kita tengok jawapan yang paling tepat. Jawapan yang paling tepat ialah 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 3. Ini ialah hasrat. Okey, kenapa jawapan yang kenapa yang ini tak tepat? Rakyat yang mematuhi prinsip rukun negara akan mempertahankan isu ini berkaitan dengan jawapan tadi. Cabaran cabaran untuk mencapai rukun negara tu. Matlamat rukun negara, ini jawapannya. Okey, so jawapan yang paling tepat ialah ini, memelihara cara hidup yang demokratik, mencapai paduan lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat, membentuk satu sikap yang liberal. Ini semua ada lagi 2. Yang masyarakat yang saintifik dan satu lagi apa? Okey, dan itulah soalannya. Dah siap. Okey, jadi kenapa cikgu ajak bincangkan soalan itu? Sebab kita nak main kuis soalan ini juga. Tapi cikgu nak buat dia dalam bentuk kuis. So, ready? Cikgu bagi link. Kamu jawab. Dah siap. Tahniah kepada yang menang. Izrin tempat pertama, kedua Amira dan ketiga Loshi. Okey, tahniah. Okey, sepatutnya semua orang dah boleh dapat jawapan betul sebab tadi kita dah bincangkan jawapan bersama-sama. So kali ni cikgu tak bincangkanlah jawapannya. Cikgu cuma nak tengok sahaja. Siapa yang dapat jawapan betul semua ni. Nampaknya tempat pertama, kedua, ketiga ni dia betul semua. Cuma dari segi poin je lah. Izrin dia dapat 3,300 skor.
Mira 3140 dan Loshi 2950. Kenapa skor dia berbeza sedangkan semua dapat jawapan sama? Sebab dia ambil kira masa. Siapa jawab lebih cepat dan dia jawab sekali, dia tak ulang. Okay, yang lain-lain tu Chong, kenapa betul satu je ni Chong? Dah bagi jawapan dah tadi tahu Chong. Sebab tu tadi cikgu pesan catatkan jawapan tu. Itu jawapan jadi berhati-hatilah semasa memilih jawapan, dan tahniah kepada yang menang dan tahniah juga kepada semua pelajar lain dah cuba jawab. So lepas ni ada masa nanti kita akan cuba lagi buat kaedah macam ni sambil kita bincang kita boleh uji kita punya ingatan kita daripada apa yang kita dah baca. Samalah nanti masa periksa kan, kamu dah baca, kamu dah bincang dengan kawan-kawan. Okey? Tiba-tiba bila masuk periksa lupa. Ada juga yang bila masuk periksa ingat, tapi ada juga yang bila masuk periksa dia terlupa padahal baru je baca kejap tadi. Itu adalah situasi yang normal bila terlupa apa yang baca. Tapi kat sini kita akan cuba buat selalu latihan-latihan ni supaya nanti kamu boleh ingat macam tadi soalan yang popular yang selalu keluar ialah soalan berkaitan rukun negara, hasrat rukun negara, matlamat rukun negara. So sekarang kita dah cuba jawab dua soalan berkaitan dengan prinsip rukun negara yang pertama dan prinsip rukun negara yang kedua. Lepas ni mungkin kita akan jumpa prinsip rukun negara 3, 4 dan 5 pula. Okey? Jadi itu jawapan yang telah kita bincangkan, dan pelajar bila dah jumpa soalan tu nanti kumpul sebagai nota untuk persediaan soalan-soalan yang akan datang. Okey, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Okey, jumpa lagi esok. Thank you kelas. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terus saja. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu.